Ya, terima kasih kepada Datuk Speaker. So, saya berasal dari Sabah dan isu lompat-melompat ini amat dekat dengan hati saya. Kerana sampai sekarang, Sabah masih selalu terganggu oleh isu lompat-melompat ini. Baru-baru ini, ada 2 orang ahli Dewan Undangan Negeri DAP meninggalkan parti kita jadi orang bebas, adun bebas beberapa bulan, beberapa minggu sebelum memasuki warisan. So ini case lompat-melompat yang terbaru. Dan Sabah ini antara negeri yang paling awal mengadakan anti-hopping law, undang-undang untuk melarang lompat-melompat ini. Ini balik kepada sejarah 1986. Pada tahun 1985, PBS Parti Bersatu Sabah walaupun menang pilihan raya, tapi berlakunya lompat parti daripada PBS sehingga kedua menteri PBS yang pada masa itu Tan Sri Bairin Ketingan terpaksa bubar DUN Sabah pada tahun 1986. Dan pada tahun 1986, PBS menang besar sehingga mendapatkan lebih 2/3 majoriti dalam DUN Sabah. Dan pada masa itu, PBS telah meluluskan Constitutional Amendment Enactment No. 3 of 1986 yang menambah klausa 2D kepada artikel 18 Constitution of the State of Sabah. Dan pada 20 Mei 1986, yang di-Pertuan Negeri Sabah telah memberikan berkenan terhadap undang-undang anti lompat parti tersebut. Amat sedihnya, artikel 18(2) di Perlembagaan Negeri Sabah ini telah pun dibuang pada tahun 1995 setelah UMNO berkuasa di Sabah selepas disertai oleh kata-kata politik yang berhijrah daripada PBS dan menubuhkan parti-parti yang masing-masing. Inilah sejarah politik kata di Sabah. Dan daripada ini, pada 1986, satu kes di mahkamah sudah berlaku akibat dengan kelulusan oleh DUN Sabah ini adakan akta anti lompat ni, yaitu kes mengenai seorang adun Bengawan, Karim Ghani. Karim Ghani dia sudah dipecat oleh parti dia USNO kerana beliau nak cuba membawa UMNO masuk ke Sabah. So beliau dipecat oleh USNO dan lepas tu dia trigger a by election. Dia sudah trigger satu bidang rakyat kecil untuk diadakan untuk kawasan Bengawan. Dan Karim Ghani dia pernah bawa kes ni ke mahkamah. Dan mahkamah akhirnya buat keputusan bahawa there is no doubt in my mind that the subject of disqualification of a member of the Federal Parliament is a federal subject. The subject of disqualification of a member of the Legislative Assembly of the state is a state subject. So ini satu hukuman, yang perintah daripada mahkamah bahawa sepatutnya undang-undang untuk mengenakan sekatan-sekatan kepada lompat-melompat untuk adun ni sebenarnya terletak di tangan atau bidang kuasa Dewan Undangan Negeri. Dan apabila saya membaca draft yang Blue Bill ini, di mana ini artikel 3A yang nak ditambah ini, walau apapun peringkat C fasa 2 dan fasa 3, sekatan-sekatan ke atas hak untuk membentuk persatuan yang diberikan oleh peringkat C fasa 1 yang berhubungan dengan keahlian dalam parti politik, ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri boleh juga dikenakan oleh undang-undang persekutuan. Saya amat tidak selesa dengan bintang yang macam ni, yang berbunyi yang macam ni, kerana saya berpendapat bahawa undang-undang persekutuan tak boleh mencabuli bidang kuasa kerajaan negeri, tak boleh mencabuli bidang kuasa Dewan Undangan Negeri. Dan saya harap ini apabila masuk kepada jabatan kuasa, yang ayat ini harus ditambah. Dan yang dengan keahlian dalam parti politik, ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri boleh juga dikenakan oleh undang-undang persekutuan dan negeri. Ini supaya apabila kita buat akta sini, jangan ingat parlimen sahaja yang akan mengatasi kesekalanya, kerana Malaysia merupakan sebuah persekutuan. Untuk mempertahankan kedaulatan untuk Dewan Undangan Negeri, kuasa kita di Sabah ini, saya mohon kerajaan untuk draft balik yang atas, yang putiran yang di sini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Kinabalu. Kita